Jadi untuk 11F ni, asalnya kita punya soalan 7 tangent to X equals to 4 sin X. Okay. Jadi sekarang ni kita nampak, sebelah kiri ni kita nampak ada double angle. Ni double angle. Sebelah kanan single angle. Jadi kalau kita nak selesaikan equation, kita kena pastikan dia punya term tu mesti sama bentuk. Macam kalau kita belajar sebelum ni, kalau equation dalam sebutan X. Maksudnya contoh kalau kuadratik X squared minus 4X plus 5 is equal to 0. Semua sebutan dalam X. Dia tak boleh bercampur ada X ada Y. Jadi sama cerita dengan ni. Untuk yang ni double angle, ni single angle. Jadi kita tak boleh campur. Jadi kita ambil yang paling rendah. Yang paling rendah ni adalah single angle. Maka tangent to X ni kita kena tukar dalam sebutan single angle. Maksudnya kita kena tengok balik apa formula untuk sin double angle. Boleh tengok nota kuliah. Cari formula sin double angle. Jadi kamu rujuk lah. Ini kita tulis kat sini. Sin 2x equals to 2 sin x cos x. Kalau hafal ni bagus. Kalau hafal rujuk kepada nota kuliah. Sama juga untuk cos double angle ni. Cos double angle, kalau ikutkan nota kuliah, kita ada 3 formula. Ada 3 formula untuk cos double angle. Jadi kamu pilihlah 1, 2 atau 3. Okay. Katakan dekat sini saya pilih formula yang ni lah. Yang hanya ada sebutan cos je. Okay. So nanti kamu boleh rujuk. Cos 2x ni ada 3 formula. Saya gunakan formula yang ni. So kita ganti sin 2x, dapat yang ni. Kemudian cos 2x pun sama juga, saya ganti. Kemudian kamu tengoklah mana yang rasa boleh cancel. Contoh ni lah. Sin x sebelah kiri disebabkan ini darab, maka saya boleh cancel lah dengan sebelah kanan ni. So cancel. 2 dengan 4 pun kita boleh cancel. Dapat 2. Yang lain-lain tak boleh. So kalau kita permudahkan, kita akan dapat macam tu lah. So kita akan dapat 7 multiplied by cos x. So 7 cos x divided by 2 cos tan x minus 1 equals to 2. And then cross multiply. So bila kita buat cross multiply, kita akan nampak bentuk macam ni lah. Jadi kita nampak ada bentuk kuasa 2. Kuasa 2. Jadi kita bawa semua ke sebelah kanan atau kiri. So dapatlah bentuk kuadratik. Okay. Kemudian gunalah kalkulator. Cuba cek guna kalkulator. Kita tak dapat 2 dengan negatif 1/4. Okay, betul tak? Betul. Kan? Betul. Ada 2 jawapan lah. Tapi jangan tulis X sama dengan 2. Sebab kita punya yang kita bahas sekarang ni adalah trigonometri. Jadi gunakan cos X equals to 2. Satu lagi cos X equals to negative 1/4. So ingat balik, kalau kita nak solve trigonometry equation, kita mesti buat 2 proses. Step yang pertama mesti cari basic angle. Basic angle. Sebabkan kita guna cos, gunakan inverse of cos. Kalau nak guna kalkulator, tekan shift cos. Nilai 2. Kalau ada negatif, kamu letak modulus kat sini. So modulus of negative 2. Supaya bila nak cari basic angle, nilai angle tu mesti positif. Cuba tengok, ada jawapan tak ni? Ada jawapan tak? Math error. Math error. Maksudnya tak ada jawapan. Sebab cos yang paling tinggi adalah 1. Cos yang paling rendah adalah negatif 1. Jadi kalau lebih daripada 1 atau negatif 1, maka kita akan dapat jawapan. Okay. Jadi kalau kita nak tulis kat sini, jangan tulis math error. Undefined. Dia tak ada jawapan lah. Kemudian kita tengok faktor yang kedua. Faktor yang kedua, cos x equals to negative 1/4. Sama juga. Kita akan buat 2 step sepatutnya. Yang tadi 1 je. Yang kedua tak payah sebab yang pertama dah gagal. 2 ni tak payah. Kalau yang ni cuba kita tengok. Nampak kita ada basic angle dan kita ada nilai negatif. Jadi untuk basic angle, untuk lebih selamat, kamu letak absolute value ni, kena letak. Supaya kita akan ambil nilai itu sentiasa positif. Okay. Cuba cek betul tak? 75.52. Betul saya. Betul
Okay, Betul. asal. Ni basic angle. So ingat balik, apa maksud basic angle? Basic angle, angle yang dikira daripada horizontal. Teruskan step yang kedua. Okay, step yang kedua ni, kita kena tentukan pasal mana kita nak ambil. Sebab kita ada 4 kudran ni, ada 4. So kalau negatif, ingat balik. Kalau negatif, itu bunyi apa tu? Kalau negatif, so ingat. Second quadrant. Ya, betul. Kita kena ambil 2 kawasan lah kan? Second quadrant and third quadrant. Kita pilih kawasan tu sebab negatif. Kos yang negatif. Okay, so daripada situ, first quadrant tengok balik. Kalau kita nak cari angle untuk second quadrant, dia mesti ambil 180 tolak alpha. Cara lain. Mesti guna yang ni. So gantikan alpha. Katalah 104. Apa yang macam bunyi tu? Okay. Minit TV. Okay. Kemudian third quadrant pun sama juga. Kalau third quadrant, maksud dia formula dia mesti 180 mesti tambah dengan basic angle. Tak ada cara lain, mesti guna cara ni. Okay, maka dapatlah jawapan 2 nilai. Okay. Setakat ni ada apa nak tanya? Tak ada. Ada? Boleh faham? Tak ada. Boleh. Okay. Bagus. Okay. Kita teruskan soalan ataupun kita nak tengok satu lagi contoh. Okay, kita ambil satu lagi contoh. 11E. Okay, kita tengok soalan 11E. 11E. Okay, kita cuba tengok satu lagi contoh. Cos 2x equal to x 2 theta equals to 5 cos theta plus 2. Okay. Yang ini pun sama juga. Yang ni kita dapat cos 2 theta. Kan? Cos 2 theta. Ini pun double angle ni. Yang ni single angle. Jadi, kamu kena tengok balik formula. So, tengok balik formula. Amboi. Tu Syazwani tak tutup mic. Syazwani tadi tak tutup mic. So dah tutup dah belum? Dah, dia baru tutup. Okey, kadang kembali tenang. Okey, jadi kita tengok balik. Kalau cos double angle, kita nak tukar. So kita tengoklah mana formula yang sesuai. Kita tengok sebelah kanan ni dalam sebutan cos. Jadi selalunya gunakan formula yang ni. Yang ada cos saja. Ingat ni ada 3 formula. Okey. Formula yang lain, kamu boleh rujuk nantilah. 1 minus 2 sin squared theta. Ataupun satu lagi formula, dia akan ambil cos squared theta minus sin squared theta. Ini hanya untuk cos double angle je. Ada 3 formula. Untuk yang sekarang ni, kita pilih yang ni. Saya pilih yang pertama ni sebab sebelah kanan ni cos. Selalunya dia sama bentuk. Okay. Jadi yang sebelah kiri ni, kita gunakan gantian 2 cos squared theta minus 1 equals to 5 cos theta plus 2. Okay. Kemudian kita cuba susun semua ke sebelah kiri. Bentukkan kuadratik. So ni dapat negatif. Negatif apa ni? Negatif 1. Negatif 2, negatif 3. Mana tu? Negatif 3. Ya betul, negatif 3. Kemudian kamu guna kalkulator. Kita buat anggap macam kuadratik. Cuba you cari. Factorize. 3 dengan negatif 1/2. Oh, bertasuk kau. 3 dengan Negatif 1/2. 3. Yes. Okey, yang lain sama tak? Negatif 1/2. Sama. Sama. 1/2. Yes. Okey, yang sebelah kiri ni sama juga sebelah kiri ni. Sebelah kiri. Okey, sebelah kiri. Ini sebelah kiri ni kita akan buat maksudnya 2 skala. Yang pertama bermula dengan basic angle. Cos 3. Okey, ada jawapan tak kiri ni?
kita hanya dapatkan basic angle je. Bila kita dapat undefined, maka step yang kedua ni tak payah. Kita tak payah teruskan step yang kedua. Okay, cos theta equals to -1/2. Ni yang ini pun sama. Basic angle dia macam mana kita dapatkan? Alpha equals to inverse of cos. Jangan lupa, kita mesti ada absolute value. Modif. 75.52. Laju 60 Kau kan? 60 tak? 60. Okay, 60. buat tenang. Dunia semua ni. So yang betulnya apa? 60 60 kan? 60. 60 sir. 60 kan? Okay, jadi pastikan mesti guna nilai positif 1/2. Okay, kemudian barulah kita jawab soalan. Soalan nak cos theta equals to negatif. Okay, sekarang ni kita fokuskan nilai negatif ni. Sebab kita sebenarnya ada 4 kawasan ni. Ada 4 kawasan. Kita nak pilih kawasan 10 tekan tolak. Ya betul. Jadi kalau kita refer pada second quadrant, theta ni adalah 180 tambah ke tolak? Tolak. Ya, betul. Tolak dengan alpha. So berapa jawapan? 120. Ya betul. Okay. Kemudian satu lagi third quadrant. Tambah 240. Ya betul. Macam tu lah. 240. Tu adik dah masuk lah. 240. Okay. Dah Jadi join kalau kita dah. soalan macam ni, dah masuk dah? Dah boleh? Dah. Ya, Baik, bagus. Arif. Adik Salah tidur kur je, punya. dia niat je. Salah. Kau masuk kot mana Niat mana boleh, saya tak nampak. Tu makam tinggi tu kalau saya nampak tu. Okey. So selesai soalan 11. Itulah Selesai. caranya. Bab 6 dan 7 ni dia tak masuk dalam exam. 6 dan 7. Dia masuk dalam Assignment. group assignment. Dia group masuk assignment. dalam Saya apa? akan bagi Simon. group assignment. Oh. Group assignment saya akan bagi minggu depan. Okey, maknanya tak perlulah apa formula, kamu boleh rujuk. Kalau nak guna formula boleh rujuk nota kuliah. Kumpulan Okay. ke bagi Nanti saya bagilah. Sekarang ni saya niat dulu. Oh, seniat je. Saya niat dulu. Nanti minggu depan ni baru saya bagi. Semangat. So niat Okey, kita niat penting. ya, bagus. Kita tinggalkan soalan sebelah ni. Menyusahkan kehidupan. Dah habis Asa? Apa yang susah? Dah habis? Dah habis? Oh, dah selesai? Uh-uh. Okey, soalan 12. Kita teruskan soalan 12. Okey, soalan 12. Okey, soalan 12 ni, okey, katakan Tengok je. kita tengok yang canggih sikit. 12B. Tengok salah sebelum ni tak mencabar pun kan. Okay, 7 sin squared x minus cos squared x equals to 1. Okay, untuk soalan 12B ni dia lain sikit. Sebab dia punya range dia bagi dalam bentuk pi. Dia bagi dalam bentuk pi. Biasa 2 pi je kan? 2 pi, bukannya kucing, tikus. Pi. Yang ini dia hanya bagi negatif pi sampai pi. Okay, jadi sekarang ni kita kena tengok apa maksud ni negatif pi dengan pi ni. Okay. Ni kalau saya lukiskan. Jadi bila kamu jawab, kamu kena tengok dia punya range yang dia bagi. 180. Biasanya, biasanya kita buat 0, 90, 180 kan. Sekarang ni saya pi. Setengah Maximum. pi. Pi kan, ini pi per 2. Okay. Kadang-kadang kita mungkin bincang sampai sekuan yang ketiga. Bila sekuan yang ketiga, kalau kita jumpa syarat ni, maka dia tak boleh terus lebih daripada pi. Sebab paling tinggi pi. Tengah saya ada kat sini kan. So sampai sini je. Maksimum pi. Bila lebih je, kamu kena baca di bawah. Tekan saya kat sini kan. Bila disebabkan syarat ni, bila lebih je, maka kita kena baca kembali. Itu yang maksimum tu Canggih. adalah negatif pi. Canggih tak? Kadang-kadang soalan dia akan ubah dengan cara ni je. Dengan cara ni. Jadi kena hati-hatilah masa kita nak bagi jawapan. Pengiraan kita boleh kira dalam degree.
Nanti kita akan ubah slide supaya sesuaikan dengan dia punya range. Okey, so kita tengok dulu soalan ni. Kalau kita tengok soalan ni, dia bercampur kan, sin dengan cos bercampur. Mana boleh? Dia kalau equation, dia mesti term yang sama, variable yang sama. Jadi sekarang ni kamu kena tukar ni. Sama ada you nak tukar sin atau nak tukar cos. So ingat balik formula kita. Tukar sign. Okay, kita layan dulu. Okay, kalau nak ikutkan, kita punya ni, kalau saya buat sin squared x plus cos squared x, patutnya berapa? Satu. Senyap je, zikir. Satu. Satu. Okay, ingatkan tu tadi, daripada tu. Okey, jadi sekarang ni kamu kena gunakan yang ni. Pilih kamu nak tukar mana, nak tukar sin ke nak tukar cos. Pilih. Yang penting hati suka dah. Kalau hati tak suka, saya jangan soalan. Settle. Okey. Jadi sekarang ni saya nak, okey, katakan saya nak tukar yang cos lah. Ni boleh sekati sekati. 7 sin x minus 2 bracket. Satu tolak sin. Betul? Ya. Berikan. Ini macam dia boleh jumlah ni. Berapa jumlah sin? Satu. Berapa jumlah semua? Sin. Apa? Sin. 8. Yes. 8. Sin. Kemudian ni tolak 1. Boleh rasa tak nampak pula. Tolak lagi 1. Sin square x equals to 2. Maknanya sin square dia akan dapat sin square equals to 1 over 4. Maka saya nak sin x je. Apa kita dapat? Square root of 1 over 4. Mesti dapat plus minus berapa? 1/2. Ya, betul. Okey. Okey, jadi bila jumpa sampai sini, ni dah saling belum? Screenshot. Screenshot. Jap ego, jap. Saya bayangkan sama cara. Dia canggih gu. Dia canggih gu. Tulis atas kulit haiwan. Kan? Bukan. Okay. Ha? Bukan screenshot je? Screenshot je. Oh, canggih betul. Okay, dah. Okey dah, settle belum? Dah. Dah, sir. Okey, tak apa nanti. Saya share juga. Settle. Settle. Okey, kemudian sama juga bila kita dapat equation of the trigonometry, kita mesti settlekan dengan cara sama dan dua. Okay, yang pertama, find the basic angle. Angle unit of sin. Okay. Kalau dekat sini, sebenarnya kita ada plus minus kan? Kenapa belajar? Siapa pula aku nyanyi? Wani, apa tu Wani? Jangan nyanyi. Ni Matt. Apa tu? Bukan 30. pendam ke apa tu? Ya. 30. Sabar. Yes. 30 kan? Okey. Kemudian step yang kedua, kita tengok sin x equals to plus minus. Okay. Biasanya kita akan pilih dia berada di mana. Tapi disebabkan plus minus, maksudnya kita kena ambil semua sekuan lah. Semua kena ambil. Kalau positif dua kawasan, kalau negatif dua kawasan. So, kita akan ambil semua. Okay. Jadi kalau kita ambil kira first student, apa jawapan dia? X equals to apa? 30. 30. Ya, betul. 30. Kemudian second student 150. 150. Sebab datang daripada sini lah kan. 150, betul. Kemudian kalau kita ambil third student, 210. Laju ya Yam. betul. Tanya Laju lah. Screenshot. screenshot. What? 30. Titik kosong. Okey, berapa? 30. Apa? 30. Dahsyat betul. Allah. 330. Okey, betul.
Macam tu lah. Maknanya sebenarnya dia sama dengan soalan 11. Cuma kita ada dua faktor. Okey. Okey. Ni dah pukul apa ni? Okay. Okey, kita tengok soalan 14. Ni sudah ke belum? Sir, ni dah ikut syarat dia tadi Lah. Yang negatif pi tu. Betul belum. Ini saya baru layan perasaan ni. Sir dekat mana? Sir dekat mana ni? Kita ikut Oh, saya okey, saya dah kembali mendarat. Okey. Okey, sepatutnya jawapan akhir dia kan. Ini kalau saya andaikan kita punya angle kita 0 sampai 360 kan. Okay, sekarang kita tukarlah. Maka jawapan akhir x equals to 30 degree. Kalau dalam pi, sebenarnya saya boleh buat pi per 6, betul tak? Sebab pi itu 180. Pi ni ingat, pi ni sama dengan 2 pi. Pi ni 180. 180 bagi 6. Dah settle. Inilah jawapan kita yang pertama. Okey, untuk jawapan yang kedua, sepatutnya 150. Sepatutnya. Kan? Tapi kita kena tukarlah dalam pi 150. Tahu kena tukar tu? Kena tukar. Nak tukar. Saya nak tukar. Nanti kena darab 80 bagi pi. Betul. 150 kamu darab dengan pi per 180. Okey. So berapa ni kalau saya guna ni? Per 6. 5 per 6 pi. 5 per 6 pi. 5 per 6 pi. 5 pi per 6 lah. Kan? Apa kalau nak cek U ke tidak? So ambil 5 per 6 darab 180. Kita dapat 150. Okey. Kemudian bila yang ketiga ni, yang ketiga ni senang tadi sebab kita punya angle kita 210. Sebenarnya 210 ni dia dah berada pada siswan yang ketiga. Kan? Patutnya saya kena baca notify lah patutnya. Kan? Jadi kalau kita nak kira sebenarnya saya boleh ambil notify. Ni kan notify semua. Tambah dengan basic angle pi per 6. Okey, berapa ni? Negatif 5.6 pi. Negatif 5 per 6. Okay. So, macam tu lah. Okay. So kena hati-hatilah kita baca sudut dia. Ini kalau kita nak baca sudut daripada sini, ini maksud dia negatif 150. Ini maksudnya kalau dalam degree negatif 150. Kan? Kalau baca dari sini. Ini tadi 30. Kan? Okey, kemudian yang seterusnya kalau ikutkan degree 330. Kan? Tapi kita baca daripada sini. Ini cara kebetulan dia sama dengan basic angle ni. Sama. Tapi kita akan baca negatif Pi now. Boleh ke? Overshoot. Okey, macam tu lah. Okey, setakat ni faham tak? Faham, sir. Apa jawapan kita macam tu? Sir, kalau tak tukar dalam pi tak boleh Tak boleh, menyakitkan hati pemerisa. Menyakitkan hati pemerisa. Sebab soalan dia nak, kalau dia kata range dia dalam bentuk pi, maka jawapan dia mesti pi. Jawapan akhir dia mesti pi. Okay, Kalau kamu tak habiskan sampai pi, maka markah jawapan tak dapat lah. Hanya dapat markah kaedah je. J tak dapat. Dia tak dapat. Sebab bangkang soalan.
Okey, kita tengok satu lagi contoh. Okey, kita tengok soalan 14. Jadi boleh faham So bila nak solve yang ni bergantung kepada range dia. Bergantung kepada range dia. So hati-hati. Okey, soalan 14. Okey, soalan 14 kamu boleh tengok balik nota kuliah. Kadang-kadang kita akan jumpa soalan by using tangent. By using T equals to tangent theta over 2. Dan dia punya range dia theta between 0 degrees and 360 degrees. Kan? Soalan suruh solve yang pertama. 3 cos theta minus 4 sin theta equals to 4. Maknanya kalau jumpa soalan ni, dah beritahu by using T equals to tangent theta over 2, maka mesti guna T ni. Jangan guna kaedah nombor 11 ataupun 12. Okay, mesti guna T. Jadi kalau kita ada nota kuliah, kamu tengok balik nota muka surat. Nota muka surat. Muka surat 109. Surat 109. Okay. Yang ada triangle tu. Okay, maksud dia bila nampak dia T sama dengan tangent theta over 2, kamu kena ingat je ni. Kamu kena ingat ni. Okey. Okey, jumpa tak nota tadi? Nota 109. Yes. Jumpa. Apa kan? Okey, jadi kamu tengok. Kalau kamu nampak gantian T sama dengan tangent theta over 2. Ni kenapa boleh hilang? Siapa curi ni? Sepadam. Ya, terpadam tadi. Kita sambung dia. Yeah, kena kan. Okey, jadi kamu mesti nampak je T sama dengan tangent theta over 2, kamu mesti bermula daripada ni. Tangent theta mesti sama dengan 2T minus 1 minus T square. Nampak je ni terus je ni. Sebab dia kamu baca daripada sini ya. Ya. Ada masalah? Apa tak faham? Apa tak faham? Kenapa? Kata jumpa kan tahu. Kata kan nota tu lah. Nota. Kan ni, tiga-tiga ni. Oh, Kan? Ya, dia maksud dia macam ni. Kalau kamu nampak ni kan T sama dengan tangent theta over 2, terus kamu apa je? Tangent theta equals to 2T over 1 minus T squared. Sebab saya akan buat segitiga ni. Kita buat segitiga ni. Kalau katakan sini theta, maka kita akan dapat tangent kan soka tua. Opposite 2T adjacent 1 minus T squared. Okay, maka yang ni kita kena tambah. Gunakan Pythagoras theorem, dapatlah 1 plus T squared. Okay. Daripada triangle ni, kamu boleh dapatkan sin theta. Jangan hafal daripada sini. Fine, so kamu ingat tua. Kalau nak dapatkan sin, dia mesti ambil opposite hypotenuse. Opposite 2T over hypotenuse. Okay. Kemudian daripada situ, kamu cari juga cos theta. Cos adalah adjacent hypotenuse. 1 minus T squared over hypotenuse. Maknanya yang biru ni, yang saya tulis biru ni, ini adalah satu benda yang baru. Sebenarnya kamu nampak yang ni, permulaan dia nampak je T ni kan. Terus kamu tulis tangent theta equals to 2T over 1 minus T squared.
Kenapa jadi macam ni? Dalam kuliah saya dah beritahu kan? Dalam kuliah. Tengok balik. Okay. So daripada sini lukis triangle. Triangle. Bila dah dapat, kamu cari yang ketiga ni, hypotenuse ni. Dengan gunakan Pythagoras theorem. Daripada situ kembangkan. Dapatkan sin theta, dapatkan cos theta. Okay. Faham setakat ni? Faham. Ada apa nak tanya? Faham. Tak ada. Okay. Sekarang ni, okay, maknanya bila kita nak selesaikan ni, kita mesti tukar ni dalam sebutan T. So kita tukar. Ni tadi sama dengan berapa ni? Sama dengan berapa ni? Ini soalan tadi. Sama dengan 4. Okey. Asalnya macam ni lah. 4. Okay, so kita tukar. Cos adalah yang ini. 1 minus T squared over 1 plus T squared. Subset to 4 sin 2T. 2T over 1 plus T squared equals to 4. Okay. Kemudian hilangkan denominator ni. Sebab denominator dia sama. Kita boleh hilangkan. So 3 multiplied by 1 minus T squared minus 4 multiplied by 2T equals to 4 multiplied by denominator ni. So 4 multiplied by 1 plus T squared. Okay. Kita akan expand ini. So 3 minus 3T squared minus 8T equals to 4 plus 4T squared. Boleh cakap ni? Ingat dulu. Boleh, sir. Boleh. Okay. So so kita akan susun balik supaya ada bentuk quadratic equation. So kita combine yang sebelah kiri ni ataupun yang ni bawa ke sebelah kanan. Kita akan dapat 7T squared plus 8T, kemudian 4 subtract to 3 plus 1. Betul tak? 1, 7, ya, betul. Kemudian gunalah kalkulator factorize. Ini saya guna zaman mati ni cara ni. Ini saya belajar dengan cara ni. Plus. Okey, bila kamu guna kalkulator dapat berapa? Guna kalkulator. Negatif 1/7. Negatif 1/7 dan negatif 1. Ya betul. Maknanya kalau ikutkan kita ada 7T plus 1. Satu lagi T plus 1 equal to 0. So 7T plus 1 equal to 0. Satu lagi T plus 1 equal to 0. Okay, so T apa tu benda macam bunyi tu? Okay, ini akan dapat negatif 1. Okay. Jadi kita kena ingat, soalan dia bukan suruh cari T tu berapa. Soalan tu dia suruh solve. Cuma kaedah dia by using substitution T. Jadi T ni tukar balik. T ni dia sama dengan tangent theta apa? Theta over 2. Okay, ni satu. Sebelah kanan, tangent theta over 2 equals to negative 1. Maknanya bila sampai di sini, ini kita dah ulang balik step soalan nombor 11 dan 12. Kita kena ulang balik. Nombor 1, 2 cari tu semua. Ya, betul. Okey, cuma kita tengok sekarang kita dapat half angle kan. Bila half angle, sebab kita punya tengok balik yang tadi, dia punya range tadi, range. Kalau kita tengok range tadi adalah theta between 0 and 350 kan. Tapi kalau kita dah ubah kepada theta over 2, apa jadi?
108. 108. Yes. Jadi kalau kita 10. nak ambil kira, kita hanya pertimbangkan 2 sekuan je. Yang ni je. Tak payah kita ambil kira sampai 3 dan 4. Disebabkan ni. Okey. Jadi cara kita nak selesaikan sama je. Kita akan bermula daripada basic angle. So, you dapatkan basic angle. Okay, basic angle alpha equal to inverse of tangent. Nampak ada negatif kan? Menurut sila value. So kalau saya gunakan shift, kalau kita gunakan shift of tangent, shift tangent 1/7. Lapan. Macam mana? 8. 8.13. Enggak. Kenapa saya dapat lain? 8.13. 8.13. Betul? Ini? Betul kan? Betul. Ya. Betul. Kemudian step yang kedua, ni tadi step yang pertama. Step yang kedua, tangent bernilai negatif. So kita nak ambil yang mana? Yang mana? 2. 2 je kan? 2, 3. 2. Kalau biasa 2 dan 3, tapi disebabkan syarat kita dah berubah. Range kita kan dah berubah. 108. Oh. So hati-hati ya. So theta over 2 equal to 180 suspect to alpha. Okay, jadi kalau kita guna 180 tolak dengan 8.13. Semua tengah login macam mana nak dikenal? Kita dapat 343.74. Okey tak? Okey tak sekarang ni? Okey. Boleh saya, boleh. Okey. Dan kita jangan lupa kita ada satu lagi. Kita ada apa? Tangent. Tangent theta over. Itu sama dengan berapa? Negatif 1. Negatif 1. Negatif 1. Betul kan? Okey. Negatif 1. Ambil yang terang. Okey. Okey, jadi sama je. Kita akan ambil basic angle dulu dengan cara shift of tangent modulus of 91. Okay, ini berapa ni? 45. Tangent. Ya, betul. 45. Satu. Kemudian sama juga, kita hanya ambil kira sukuan negatif di sini lah. Jadi kalau kita sambung ni berapa ni? Step yang kedua. Boleh. Okey, maknanya kita ambil pada sukuan ke berapa? Sukuan yang kedua tadi kan? Ya, okey. Maka kita akan dapat alpha, bukan alpha. Theta over 2. Ambillah 180 tolak alpha. So, kita akan ambil 180 tolak alpha 8.13. 135. Ya. Dan jangan lupa darab 2. 270. Apa? 270. Jadi apa ya? Betul. 180. Tolak kan? 270. Oh betul lah, betul. Saya Tolak 45. betul lah, saya tertolak yang ni. Betul lah, warga. Itulah tadi saya cakap 8. Okey. Sesemangat ni. Lebih semangat. Okey.